Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan sambung pembelajaran kita untuk topik 3, tindak balas redox. Okey, so hari ini kita masuk ke item yang keempat lah. Macam mana nak kenal pasti satu proses tu proses penurunan atau pengoksidaan. Okey, apa yang kita kena perhatikan? Okey, ini yang nombor 4 kan, yang lain semua dah diterangkan dalam video yang sebelum ni. Okey, so apa yang kita kena perhatikan ialah nombor pengoksidaan. Okey, jika proses tu proses penurunan, nombor pengoksidaan sepatutnya berkurang. Dan untuk proses pengoksidaan, nombor pengoksidaan sepatutnya meningkat. Okey, ingat senang je, kalau proses tu pengoksidaan, nombor pengoksidaan mesti meningkat. Okey, nombor pengoksidaan bagi ferrum 3+ ialah +3. Itu senang. Untuk ion, nombor pengoksidaan dia boleh ambil direct daripada charge ion tersebut. Okey, dan contohnya kat sini ferrum 3 ferrum 3+, Fe3+, nombor pengoksidaan dia ialah +3. Dan nombor pengoksidaan untuk oksida O2 negatif ialah -2. Ambil direct daripada charge. Okey, charge. Berarti betul-betul lah yang mana yang charge, yang mana bukan charge. Okey, contoh. Okey, dan sebelum tu, nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan ialah charge imaginasi pada suatu atom atau ion. Okey, charge imaginasi. Dia tak sentiasa appears directly, tapi kadang-kadang tu kita kena fikir sendiri, kita kena bayangkan sendiri charge yang wujud. Okay, contoh yang diberi, ferrum 3 oksida bertindak balas dengan karbon menghasilkan ferrum dan karbon dioksida. Okey, bahan yang pertama ni, bahan Fe2O3 ni, macam mana kita nak tahu dia punya nombor pengoksidaan? Macam mana nak tahu? Kan, Fe2O3, kita crosskan semula. Nombor 3 ni bagi pada ferrum, dan nombor 2 ni bagi pada oksigen. Okey? Faham tak? Okey, sini 3. 3 ni bagi pada ferrum, manakala 2 ni bagi pada oksigen. Okay, so dapatlah Fe tadi dah dapat 3 kan, so Fe3+. O pula dia dapat nombor 2, jadi O2-. Okay, so itu ialah nombor pengoksidaan untuk ferrum dan juga O oksida. Okay, ferrum 3 dan juga oksida. Nombor pengoksidaan, tengok ya baik-baik, walaupun charge dia positif, tapi untuk nombor pengoksidaan kita sentiasa kena tulis +3 atau +1 atau -1 atau -2. Mesti ada sign positif atau sign negatif. Okey. Okey, sila klik. Jatuh pula. Okey, sila klik pada butang berikut untuk mempelajari peraturan-peraturan dalam penentuan nombor pengoksidaan. Ada 4 peraturan untuk menentukan nombor pengoksidaan. Okey, peraturan yang pertama bagi atom. Peraturan yang pertama ialah untuk atom. Nombor pengoksidaan bagi atom, suatu unsur yang neutral, ialah sifar. Okay, hidrogen, contoh hidrogen adalah contoh atom. Jadi dia tak ada charge kat situ. Kalau dia ada charge, contohnya H+, yang ni bukan atom, ini ialah ion. So ion memanglah ada nombor pengoksidaan dia. Okay, yang ni kalau atom tu atom neutral, nombor pengoksidaannya ialah sifar. Okay, atom natrium, nombor pengoksidaannya sifar.
atom magnesium, nombor pengoksidaannya sifar. Atom oksigen, nombor pengoksidaan dia sifar. As long as atom itu adalah neutral, okay, tidak bercas, jadi nombor pengoksidaan dia adalah sifar. Faham ya? Okey, seterusnya. Peraturan yang kedua ialah ion. Okay, nombor pengoksidaan unsur bagi ion adalah sama dengan cas yang dibawa oleh ion itu. Yang ni yang cikgu dah terangkan awal tadi untuk ferrum tu dan juga oksida. Fe3+ dan O2-. Kalau Fe3+, 3+, jadi nombor pengoksidaan dia ialah positif 3. Sama macam charge yang dia bawa. Alright, ini senanglah sebab kita boleh nampak dia punya nombor pengoksidaan tu. Contoh untuk unsur kumpulan 1 lithium dan natrium ion Li+, Na+. Kumpulan 1 semua atom dia bila jadi ion dia akan menjadi charge positif 1. Okey. So, dia bercas positif 1, maka nombor pengoksidaan dia pun positif 1. Okay, untuk kumpulan 2, contohnya magnesium dan juga kalsium, cas dia ialah 2+. Okay, so bila cas 2+, nombor pengoksidaan dia pun 2+, plus 2. Biasa nombor pengoksidaan ni kita letak operasi kat depan, sama ada positif ataupun negatif. Kalau untuk yang ketiga, okay, yang ni kumpulan 13, aluminium Al3+, nombor pengoksidaan dia pun positif 3. Sama juga dengan yang lain-lain. Okay, yang ni kumpulan kalau O2 negatif ni kumpulan 16 kan. Okay, so charge dia 2 negatif, nombor pengoksidaan negatif 2. Untuk kumpulan 17 Cl-, Br-, negatif 1 kan. So nombor pengoksidaannya pun negatif 1. Untuk atom yang neutral, bagi contoh kumpulan 18 kan. Kumpulan 18 ialah gas nadir, gas yang sangat stable dan dia tak nak bertindak balas dengan unsur lain. So dia sentiasa wujud dalam keadaan atom. Ini kena patah balik semula lah kepada peraturan nombor 1 tadi. Semua atom unsur yang neutral adalah sifar. Okay, so yang ni atom unsur neutral. Contohnya neon dengan argon, nombor pengoksidaannya sifar. Okay, alright, syarat yang ketiga untuk sebatian. Okay, sebatian, kena ingat balik sebatian ada berapa jenis? Sebatian ada 2 jenis, sebatian ion ataupun sebatian ionik dengan sebatian kovalent. Mana-mana jenis sebatian pun jumlah nombor pengoksidaannya ialah sifar. Okay, let's say kita pergi sebatian kovalent H2. H2, awak tak nampak kan ada charge apa-apa dekat atas tu kan. Jadi nombor pengoksidaannya pun sifar. Tak ada charge means sifar. Untuk NaCl, okay, yang ni sebatian ion. Sebatian ion, dan tahu kan sebatian ion mesti wujud daripada 2 jenis ion. So Na+, dan juga Cl-1. Okay, kenapa jumlah nombor pengoksidaan dia sifar? Sebabnya Na tu +1, Cl pula -1. Cuba kira, tambah 1 tolak 1 dapat berapa? Cepat ambil kalkulator. Tambah 1 tolak 1 sama dengan 0. Okay, sifar. Nampak tak? Okay, pendek katanya untuk sebatian ion dan juga sebatian kovalent,
kedua-duanya mempunyai jumlah nombor pengoksidaan sama dengan sifar. Faham ya? Kita nak masuk ke peraturan yang keempat. Okey, peraturan yang keempat untuk ion polyatom. Ion polyatom. Kalau awak masih ingat lagi dalam bab 3, cikgu ada minta awak hafal ion. Okey, dan ada antara ion-ion tu yang wujud terdiri daripada lebih daripada satu unsur. Contohnya ion hidroksida, OH. O ialah daripada unsur oksigen, H daripada hidrogen. So, nampak tak dia daripada dua unsur berbeza. Itu dipanggil sebagai ion polyatom. Dan OH cas dia negatif 1. Kan? So, bila OH cas dia negatif 1, maksudnya jumlah nombor pengoksidaan keseluruhannya adalah negatif 1. Faham ya? Okey, contoh yang kat sini, cikgu zoom sikit. Okey, untuk ion NO2 negatif. Ni ion apa nama dia? Ini ion nitrate. Kalau NO3 negatif, itu ion nitrate. Yang ni NO2 negatif. Okey, nitrate. Yang mana yang kita nak fokuskan? Jangan terkeliru dengan nombor 2. 2 tu ialah bilangan atom oksigen, bukannya charge dia. Charge dia ialah negatif 1. Bila charge dia negatif 1, jumlah nombor pengoksidaan dia pun negatif 1. Okey, yang ni ion polyatom lah nama dia, sebab dia terdiri daripada unsur nitrogen dan unsur oksigen, dua unsur berbeza. Sekarang cuba tengok ion polyatom yang kedua, SO4 2 negatif. Nampak tak? Charge dia ialah 2 negatif. Jadi jumlah nombor pengoksidaan dia pun negatif 2. 4 tu apa? 4 tu ialah bilangan atom oksigen. Okey, sama juga. Okey, MnO4 nama dia ion manganat. Ion manganat ni charge dia negatif 1. So, jumlah nombor pengoksidaan dia negatif 1. Yang bawah sekali, yang ni ion kromat. Kromat 2 negatif. Jadi, nombor pengoksidaan ataupun jumlah nombor pengoksidaan dia negatif 2. Faham ya? Ada soalan? Simpan. Tulis, nanti PM cikgu. Okey? Okey, slide seterusnya. Okey, kita telah mempelajari bahawa jumlah nombor pengoksidaan bagi sebatian ialah sifar. Oleh itu, jumlah nombor pengoksidaan bagi magnesium oksida ialah sifar. Betul tak ni? Mg dengan O ada dua kan? Ni sebatian ion. So, Mg dengan O. Mg charge dia positif 2. Alamak, salah ni. Terbalik Yang ni oksigen untuk sebelah sini. Yang ni pula magnesium untuk sebelah sini. Right. So magnesium charge dia 2 positif. Oksigen charge dia 2 negatif. So pengiraan dia tambah 2 ni, 2 positif ni yang untuk magnesium, tambah dengan 2 negatif untuk oksida. So tambah 2, tengok operasi ni, tambah dengan tolak. Tambah dengan tolak akan jadi tolak kan? So tambah 2, lepas tu tolak 2, sama dengan sifar. Jumlah nombor pengoksidaan bagi sebatian magnesium oksida ialah sifar. Okey, pengiraan semua macam ni. Tambah je, operasi je semua tambah. Tapi kenapa boleh jadi tolak? Sebabnya tolak ni ialah nombor pengoksidaan bagi oksida, 2 negatif. Okey, ini
Okey, sila klik pada unsur untuk mengetahui nombor pengoksidaan dan nama sebatian. Okey, yang ni dari segi penamaan sebenarnya. Penamaan. Kan, kita selalu jumpa unsur kumpulan, logam kumpulan peralihan, kita mesti akan letak dia punya nombor. Contohnya, kuprum. Kuprum ada kuprum 1, kuprum 2 kan. So, kita akan letakkan nama dia, kita tengok ni. Kuprum 1 oksida. Okey, ataupun kuprum 2 oksida. Yang ni dari segi nama dia lah. Selepas nama unsur, kita kena letak dalam kurungan nombor pengoksidaan dia. Tapi jangan tulis positif 1. Kita kena guna huruf Roman. Okey, kuprum 1. Jadi kita kena buat kuprum dalam kurungan 1 Roman. Kuprum 2. Kuprum dalam kurungan 2 Roman. Okey, sama untuk ferrum. Ferrum, kita ada ferrum 2 dengan ferrum 3. So, penamaan, contohnya ferrum oksida, kita akan tulis ferrum 2 oksida atau ferrum 3 oksida. Untuk Sn, stannum. Stannum ada stannum 2, stannum 4. So, tulislah dekat penamaan tu stannum 2 klorida, stannum 4 klorida. Okey. Rasa macam ada satu slide hilang. Okey, tak apa, nanti kalau jumpa cikgu bagi tahu semula. Okey, slide yang ke seterusnya. Okey, pengoksidaan dan penurunan berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Kebanyakan tindak balas redoks yang berlaku tidak selalu melibatkan oksigen dan hidrogen. Oleh itu, pengoksidaan dan penurunan juga boleh disimpulkan daripada aspek pemindahan elektron atau perubahan nombor pengoksidaan. Maksudnya, bukan semua tindak balas tu melibatkan oksigen dengan hidrogen. Jadi, kita boleh kenal pasti tindak balas tu redox ataupun bukan dengan cara perhatikan ada ke tak pemindahan elektron, ada atau tak perubahan nombor pengoksidaan. Okay, mari kita lihat contoh yang berikut. Apabila ferrum 2 klorida bertukar kepada ferrum 3 klorida semasa tindak balas, nombor pengoksidaan ferrum meningkat daripada positif 2 kepada positif 3. Okey. Okey, jadi tindak balas ni tindak balas redox ke bukan? Kita kena, macam cikgu bagi tahu awal-awal tadi, nombor pengoksidaan tu ialah nombor imaginasi kan. So kita kena bayangkan nombor tu nombor yang macam mana. So daripada bahan ni FeCl2, awak crosskan. Yang ni 2 ni untuk Fe kan. So Fe ni ada berapa? 1. Jangan tengok nombor depan, tengok nombor tepi. Tak ada nombor maksudnya 1 lah. So 1 ni untuk Cl. So ferrum dekat sini ialah ferrum 2 plus. Okay, sini ialah ferrum 2 plus. Pada akhir tindak balas, ferrum ni jadi Fe3 plus. Alamak. Mana cikgu tahu dia jadi Fe3 plus? Sebab lepas Cl tu ada nombor 3. So 3 ni untuk Fe kan? 1 daripada Fe tu untuk Cl3. Faham tak? So proses ni ialah pengoksidaan sebab nombor pengoksidaan dia meningkat. Okey, cikgu akan sambung lepas ni tentang bagaimana pula dengan proses penurunan. Okey, tunggu.